warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Hai orang yang bertanya, jika engkau dapat melihat dengan mata hatimu kepada keaiban dunia itu, barulah engkau dapat mengeluarkan dunia itu dari hatimu. Tetapi jika engkau memandangnya dengan mata kepalamu, niscaya engkau akan dilenakan olehnya dengan memperhiaskan dirinya dan menutup semua keaiban-keaiban yang ada pada dirinya. Dan bila engkau sendiri memang tidak mampu untuk mengeluarkan cintamu kepada dunia itu dari lubuk hatimu dan berzuhud terhadapnya, kelak dia pasti akan membunuhmu sebagaimana dia telah membunuh orang-orang yang sebelummu. Maka kerana itu hendaklah engkau berjihad terhadap tuntutan jiwamu sehingga dia mendapat ketenangan. Sebab sesungguhnya apabila jiwa itu sudah tenang dan tenteram, nescaya dia akan kenal keaiban-keaiban dunia itu. Lalu inginlah dia berzuhud kepada dunia itu. Ketenangan jiwa itu ialah bila sang jiwa itu berkiblat kepada hati dan bermuafakah pula dengan batin. Lalu dia akan mentaati segala yang disuruh oleh keduanya atau yang dilarangnya. Dan dia juga mestilah merasa cukup dengan apa yang diberikan dunia itu dan bersabar terhadap apa yang ditahannya. Begitulah apabila sang jiwa itu menjadi tenang dan tenteram, dia akan bermesra dengan hati serta merasa senang sekali dengannya. Ketika itu anda akan lihat mahkota takwa di atas kepala tuannya dan pakaian pendekatan akan terseri di badannya. Lantaran itu hendaklah kamu melazimkan diri dengan iman dan kepercayaan serta meninggalkan amalan suka mendustakan ahli sufi dan bertengkar dengan mereka. Ingat, jangan suka melawan mereka, kerana mereka itu adalah raja-raja yang sebenarnya di dunia dan akhirat. Mereka telah condong ke tempat yang dekat di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka mereka telah diberi kuasa untuk memiliki semua yang selain Allah. Allah Ta'ala telah mengayakan hati mereka dan telah memenuhkannya dengan kegembiraan dekat dengannya dan kemesraan berada di sisinya, serta dengan cahaya-cahaya dan kemuliaannya. Lantaran itu mereka tiada peduli dunia itu ada di tangan siapa pun, siapa yang mengecapnya dan seterusnya. Mereka tiada memandang asal-usul dunia itu, bahkan mereka memandang kepada akibat dan kefanaannya, yakni kebinasaannya. Mereka selalu meletakkan Allah Azza wa Jalla di hadapan mata kebatinan mereka. Mereka tiada menyembah Allah Ta'ala kerana takut akan binasa. Mereka tiada menyembah Allah Azza wa Jalla kerana takut akan binasa ataupun mengharapkan jadi raja. Sebab Allah Ta'ala telah mencipta mereka untuk dirinya sendiri dan demi persahabatan dengan dia. Bukanlah dia mencipta apa yang kamu tiada mengetahui, dan dia juga Maha pembuat apa yang disukai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita sebut sebelum ini bahawa dunia perlu diambil dengan syarat, manakala akhirat diambil tanpa sebarang syarat. Kerana sifat dunia itu bercampur bau halal dan haramnya, dosa dan pahalanya, murka dan redanya, dekat dan jauhnya. Kerana itu ia memerlukan syarat. Manakala akhirat, kerana semuanya adalah dekat dengan Allah,
Semuanya ialah apa yang Allah perintahkan. Semuanya adalah taat. Dan semuanya adalah redha, maka ia tidak boleh ada syarat. Bahkan kita mesti berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Berebut-rebut untuk mendapatkannya. Dan ini yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Sebab ia adalah keuntungan yang mutlak seorang hamba. Manakala bila berurusan dengan dunia, kadang-kala kita rugi dengan memakan semua akhirat kita. Dan kadang-kala kita untung. Maka orang yang cerdik dan pandai perlu melihat dan menilai risiko, tahap berisiko. Siapa pun atas dunia ini, manusia, bila dia cerdik, dia pandai, bila dia buat sesuatu, dia akan menilai tahap risiko. Dia nak ambil satu projek, dia akan nilai tahap risiko dia. Untungnya, ruginya, hal-hal yang berbangkit dan sebagainya. Dan manusia selalu bermesyuarat untuk menentukan sesuatu kerana menilai risiko. Apatah lagi risikonya ialah neraka. Apatah lagi risikonya ialah kemurkaan Allah. Maka ini menjadikan manusia perlu meletakkan penilaian yang tinggi. Meletakkan syarat yang ketat. Meletakkan syarat yang tidak pernah diletakkan pada mana-mana perkara. Sehingga sampai peringkat seorang tadi dalam menolak dunia yang boleh merosakkan akhirat, disanggup kehilangan semua. Asalkan tidak ada akhiratnya yang rugi. Tapi orang yang mengambil dunia tanpa syarat, lihat bagaimana dunia telah membutakannya, memekakkannya. Lalu tidak ada lagi nilai yang halal dan haram di sisinya. Dosa dan pahala di sisinya. Haknya dan hak orang lain tidak ada nilai. Semuanya dirampas, semua diambil. Lalu mereka bersaing, mereka berperang. Sebab itu kata Nabi SAW, Wallahi mal fakhra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsatad dunya. Demi Allah, aku tak takut kalau kamu diuji dengan kefakiran. Tetapi aku takut bila mana dibuka dunia untuk kamu. Maka ketika itu, kamu akan berlomba sebagaimana orang dahulu berlomba sehingga berperang dan berbunuhan. Lalu ia membinasakan kamu. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Dia membinasakan kamu sebagaimana dia membinasakan orang sebelum kamu. Sebab itu kita lihat dalam Al-Quran apa yang Allah Ta'ala sebut. Supaya kita ada asas-asas ini terlebih dahulu. Kata Allah, Araditum bil hayati dunya minal akhirah, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kamu lebih redha dengan nikmat dunia berbanding akhirat? Sedangkan nikmat dunia berbanding akhirat cukup sedikit. Cukup sedikit. Bahkan tuan-tuan sekalian, kita mungkin rasa tertipu. Umpama, kalau tuan-tuan ada beli satu barang, harganya tuan-tuan beli harga RM1,000. Tiba-tiba tuan-tuan dapati ada tempat lain, barang yang sama, bahkan lebih berkualiti, harganya semua RM1. Pasti kena tipu atau tidak? Tuan-tuan beli jersey, harga dia RM2,000. Kemudian tuan-tuan pergi satu tempat lain, harganya cuma RM2. Sama. Bahkan lebih berkualiti. Bahkan lebih baik. Kita rasa tak tertipu. Perasaan rasa tak tertipu. Kadang-kadang kita beza RM1 pun rasa tertipu. Saya beli burger sini RM9. Sana RM8.99. Saya kena tipu lah 1 sen. Dia kira 1 sen kena tipu. Tentang kita bila kita kena tipu, banyak mana pun kita akan rasa marah. Kalau tuan-tuan kena tipu, banyak mana pun orang tipu kita. Walau 5 sen kita marah. Kita amat benci dengan penipuan. Terutamanya bila mengaitkan hak kita. Kita ditipu. Ya, dalam dunia yang memang penipuan salah satu strategi. Tanyalah orang bisnes besar-besar. Apa nilai tipu dalam bidang perniagaan? Dia kata itu strategi. Itu marketing. Saya tanya mereka. Bagaimana pelanggan-pelanggan terjebak dengan bentuk penipuan yang pelbagai. Tapi mereka namakan itu ilmu marketing. Baik, saya sebut tadi kalau tuan-tuan dapat tahu tuan-tuan ditipu sikit, RM1, RM2, kita marah. Kita mungkin pulau tempat tu. Orang lain jual RM1, dia jual RM1.50. Kita pulau. Bahkan kita pesan anak kita, kau jangan pergi kedai tu. Itu cekik darah tu.
ada di China. Seorang jutawan dia kahwin seorang perempuan cantik. Cantik perempuan. Tiba-tiba lahir anak tak cantik. Sebab dalam fikiran dia kalau kahwin cantik, keluar cantik. Ya, logiknya begitu. Akhir dia cek rupanya isteri ni cantik kerana pembedahan plastik. Maka diceraikan isteri dan disaman isteri kerana memalukan dia. Bayangkan yang palsu seumpama itu orang sanggup saman. Kerana dianggap ditipu. Ada orang satu tempat, satu negeri. Dia beli kereta Mercedes. Penjual tu kata di Johor ni, silap sebut negeri pula, ada 2 orang je dapat ada Mercedes ni. 2 orang je. Dia dan ada seorang lagi yang dahulu beli dia. Maka dia pun beli. Bila dia beli rupanya ramai dah pakai kereta tu. Akhirnya dia saman syarikat. Kerana tipu dia. Dia rasa tertipu. Tetapi tipu tu teknikal je. Ada seorang hamba Allah. Dia beli satu kereta. Mercedes jugalah. Dulu orang panggil masterpiece. Ada tanda tangan belakang. Bila dia beli, tanda tangan tak ada. Maka dia tolak balik, hantar ke Jerman untuk dapatkan bentuk tanda tangan. Dia rasa tertipu. Kita tengok. Orang bila kena tipu ni, dia macam tak puas hati. Bagaimana orang yang tertipu dengan dunia ini, bila dia nanti balik ke akhirat? Allah, aku kena tipu. Rupanya akhirat, rupanya dunia sementara. Rupanya nikmat dunia sikit je, akhirat lagi banyak. Rupanya kecantikan dunia sikit, kecantikan akhirat lagi hebat. Maka tertipu. Ramai orang tertipu. Ada satu kisah. Bila orang tanya kepada seorang ulama Haris Muhasibi. Bila Haris Muhasibi meninggal dunia, sekitar tahun 243 Hijriah. Dia sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bila dia meninggal dunia, ada anak-anak murid dia mimpi. Mimpi jumpa dia. Lalu tanya, wahai Tuan Guru, ma fa'alallahu bik? Apa yang Allah buat pada kamu? Lalu kata Haris Muhasibi, Allah beri aku kebaikan. Kemuliaan yang banyak. Mereka satu je aku kurang. Lalu mereka tanya, di mana Imam Ahmad? Oh, dia lebih tinggi darjat daripada aku. Yang membezakan darjatku dengan dia ialah dia berkahwin, aku tak kahwin. Itu membezakan. Tentang tak kahwin pun menyesal. Bila melihat nilai akhirat. Nilai akhirat kelak. Sehingga itu orang yang tahu kahwin dengan nilai akhirat, bukan kahwin dengan nilai dunia. Dengan nilai akhirat. Dia tak akan redha dirinya membujang. Takkan. Sehingga kata mereka, kalau aku ada masih ada 1 hari lagi, aku niscaya aku akan kahwin. Itu ada seorang ulama, bila isteri dia meninggal, dia terus kahwin. Bukan kerana cerita nikmat dunia, tidak. Kan dia melihat akhirat, dia kata, aku malu bertemu Allah dalam keadaan bujang. Sebab ia tohmah pada agama. Kata orang bila bujang, ada persepsi banyak lah. Orang bujang. Sehingga Umar Al-Khattab bila melihat seorang bujang, apa kata Umar Al-Khattab? Ma yamna'uka ilal fujur. Mu ni bujang sebab nak buat benda tak elok lah ni. Nak buat benda tak elok. Bila orang kahwin kan, dia elok. Orang tuan-tuan kalau ada duit, ada kemampuan, maka dia akan kahwin. Selamat dia daripada benda tak elok. Tapi kalau duit ada, tak kahwin, tu ada main pintu belakang lah tu. Itu bersusung pintu belakang dia. Bunyi macam tak kahwin. Ada tohmahan. Tapi setiap orang melihat, rugi. Antara orang yang rasa rugi pula juga, ialah bila dia balik akhirat, dia rasa rugi dahulu dia tak berdoa kat dunia. Tentang doa ni bukan isunya mustajab atau tidak. Isu doa mustajab atau tidak ini isu yang kedua dan ketiga. Dia bukan isu utama. Isu utama doa ialah ibadat. Sebab itu Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadat. Kan itu kalau bila orang faham doa itu ibadat, dia tak akan berhenti berdoa walau dia dah ada semua benda. Tapi orang kalau faham doa tu cuma makna mustajab, maka dia akan berdoa selagi mana tak dapat benda yang dia nak lah. Yang sakit nak sembuh, yang tak ada anak nak anak, yang miskin nak kaya, yang susah nak senang, yang rendah pangkat nak naik pangkat.
maka dia akan mencari semula waktu-waktu mustajab dan sebagainya. Dia lupa satu faktor, bahawa doa itu ialah ibadat. Ada orang terpaksa pergi jauh nak cari tempat doa mustajab. Dia rugi untuk dia tidak berdoa di mana tempat dia berada, sebab ia ibadat. Sebab itu akhirat kelak, bila kalangan hamba Allah melihat doa-doa mereka tersimpan sebagai pahala, lalu mereka berkata, kalaulah doa kami tidak dimustajabkan di dunia, supaya kami dapat pahala akhirat kelak. Sebab Nabi SAW menyatakan, doa ni, kalau kita berdoa, kita akan dapat salah satu dari 3. Kita akan dapat. Macam mana pun dapat. Sama ada Allah simpan di akhirat kelak sebagai pahala. Itulah keutamaan. Ataupun kita dapat apa yang kita nak, atau kita dipalingkan daripada apa yang kita takuti. Kita kalau doa, ya Allah, aku nak anak. Itu doa kita. Tiba-tiba kita tak dapat. Kerana Allah dah palingkan kita daripada apa yang kita takuti. Apa kita takut? Takut nanti tua tak ada orang jaga. Kita tak sempat tua, kita mati dulu. Atau kita walaupun tua masih mampu berdikari. Umur kita 60, 70, 80, Masya Allah. Masih boleh masak Maggi lagi. Sihat tu boleh masak Maggi. Umur 70. Boleh lagi aktif. Itu dan ini. Dia tak perlu anak. Dia kuat. Ini yang dipalingkan daripada kejahatan atau perkara yang ditakuti. Sebab saya katakan kebanyakan orang bila dia doa minta anak, sebab dia takut tua nanti siapa jaga. Siapa yang akan menunaikan keperluan-keperluan dia, sebab dibayangkan tua nanti dia akan sakit, itu dan ini. Tiba-tiba walaupun dia tak dapat zuriat, Allah jadikan tua dia sihat. Sebab tu kita jumpa orang yang umur 80 tahun masih sihat, masih naik kereta, masih kayu basikal, masih boleh makan, masih boleh ke pasar. Masya Allah. Dia tak perlu anak-anak dia ambil hal dia. Dia tahu jaga diri sendiri. Atau Allah Ta'ala simpan akhirat kelak sebagai pahala. Itu yang menjadikan orang beriman gembira bila dia pulang ke akhirat, banyaknya pahala. Daripada mana? Doanya. Sebab itu tuan-tuan, kita kena banyak berdoa. Banyak doa. Bukan sekadar isu mustajab atau tidak. Kerana kalau orang nilai doa itu cuma mustajab, dia cepat putus asa. Doa tu macam kita sembahyang. Macam kita puasa. Macam tuan-tuan keluarkan zakat. Sampai masa zakat. Bukan cerita kita kaya lepas tu, itu dia tak. Bila Allah wajibkan kita zakat. Dan bila mana harta kita tak cukup nisab, kita tak lakukan sebab kita tak mampu. Namun kita kekal dengan perintah Allah Ta'ala. Jadi bila kita cerita kena tipu, macam saya katakan dalam pentas dunia, tuan-tuan lihat, seorang bila kena tipu sikit, saman mahkamah. Bukan sikit jumlah saman mereka. Saya rasa tertipu, saya nak saman dia 30 juta, 40 juta. Saya rasa ditipu, saya nak saman syarikat ni sekian. Semua kena saman. Hospital kena saman. Kerajaan kena saman. Individu jangan cerita banyak mana. Syarikat insurans pun kena saman. Semua mereka saman. Kenapa? Mereka rasa tertipu dan kena tipu. Tetapi bila kita ditipu dengan dunia, tuan-tuan nak saman siapa? Kita balik akhirat, kita dapati, ya Allah, sebenarnya saya di dunia dahulu ditipu. Duit saya habiskan kat dunia, rupanya tak balik keuntungan akhirat kelak. Sebab tu kalau kita lihat, Allah memberi perumpamaan aib dunia ni dengan 5 keaiban. 5 benda ni bentuk aib. Kalau kita buka Quran tentang dunia, yang pertama, dunia ini cuma nikmat sekejap. Dipanggil mata'un yang qati', nikmat yang akan berhenti. Macam mana pun tuan-tuan sekalian kita dapat nikmat, sifatnya dia akan berhenti, dia tak akan berkekalan. Sebab itulah kalau kita lihat Allah Ta'ala berfirman, afara'aita immatta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang kami bagi nikmat mereka bertahun-tahun lamanya, kemudian sampai masanya juga nikmat itu terhenti, datang janji kami, yakni kematian. Ketika itu apa yang mereka miliki dan apa yang mereka nikmati tidak berguna sama sekali. Kalau kita dapat nikmat, apa tuan-tuan nak sebut nikmat? Sebutlah. Tapi dia berhenti nikmat tu. Kadang-kadang belum mati dah berhenti nikmat tu. Saat sekarang dah tak boleh dah makan benda keras-keras, gigi dah tak ada. Tak boleh.
Tak boleh dah makan benda-benda yang dulu saya dodol suka, sekarang tak boleh. Kalau makan dodol Ustaz tercabut gigi. Gigi palsu. Dulu Ustaz boleh makan sup tulang. Dengan tulang-tulang saya kunyah. Dulu. Sekarang tak boleh. Sup tulang tak boleh. Udang tak boleh. Lihat nikmat yang kita pernah cerita ke orang sedap seronok hari ni. Kita surrender. Dulu cerita teh tarik. Bukan teh tarik biasa ni. Teh tarik derhaka. Oh, nama teh tarik. Ni teh tarik ombak rindu. Berbuih atas dulu lah. Minum pas segelas-gelas. Hari ni tak boleh Ustaz. Kecil mani. Boleh minum air jampi Ustaz. Jampi sikit air Ustaz. Air jampi. Boleh minum air ni, air penawar. Lihat nikmat tu kita belum mati. Tapi kita sampai umur 30, 40, 50 dah. Saya dulu Ustaz pelari terpantas. Sekarang orang keting dah putus tak boleh. Saya lalu ada pelari terpantas Asia. Terkenal dululah tahun 82. Menang Sukan Asia di India. Siapa tak kenal kalau sebut memang semua kenal. Ya saya kenal takkan tuan-tuan tak kenal. Berlari laju menang. Lepas tu dia berlari lagi putus orang keting. Dah tak ada lagi. Ya nikmat tu berhenti kat situ. Selepas dinobatkan juara di Asia Tenggara, di Asia bukan Asia Tenggara, Asia terpantas. Tiba-tiba putus orang keting. Nak lari macam mana? Kita dulu boleh berlari tak boleh Ustaz. Saya dulu berlari, masya-Allah. Maraton, sekarang tak boleh Ustaz. Jalan pun sakit lutut. Nikmat ini Allah sebut dalam Quran sebagai mata'. Wa mal hayatud dunya illa mata'. Nikmat dunia itu cuma mata'. Apa itu mata'? Nikmat sekejap. Yang kedua, ayat dunia yang Allah sebut dalam Quran ni, kita cerita apa yang Allah sebut dalam Quran. Dia panggil mata'ul ghurur. Dalam sekejap tipu pula. Ghurur tipu. Patut kita buat benda akhirat yang untung, tapi utamakan dunia, maka kita kena tipu. Patut kita letakkan prioriti kita pada hal ini, hal akhirat. Tiba kita prioritikan dunia, kita rugi lagi. Kita kena tipu, patut usia kita diabadikan ataupun diabdikan diri kita pada Allah. Lalu kita buat benda-benda yang tak elok, hal-hal duniawi, kita ditipu dengan nikmat usia. Kali itu bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik umur panjang, amalan baik dia banyak. Tapi orang paling jahat, syarrukum paling jahat, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Umur panjang, jahat pun panjang. Dia ditipu. Jadi nikmat dunia bukan sekadar sekejap. Kalau tuan-tuan ambil yang halal, sekalipun dia sekejap. Dan dia pula bersifat ghurur, menipu. Sebab itu Allah sebut, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai orang beriman, wahai manusia, janji Allah itu benar. Apa itu janji Allah yang benar? Matinya, kuburnya, akhiratnya, syurganya, nerakanya, pahala dosanya, murkanya, redha. Janji Allah benar. Maka jangan kamu ditipu dengan kehidupan dunia. Jangan kena tipu. Dan jangan kamu ditipu oleh syaitan. Sebab syaitan nampak, macam kita sebut sebelum ini, senjata yang paling sophisticated, yang paling canggih untuk dihalalkan pada manusia, untuk jadikan dia lara daripada akhirat dan daripada Allah, ialah dunia. Sebab itu disunatkan azan tu kuat untuk sedarkan kita. Ini waktu ibadat. Kenapa azan tu perlahan ke, tak payah kuat-kuat? Azan ni lagi kuat lagi bagus. Seolah-olah sedarkan kita dengan kesibukan dunia. Tiba-tiba dengar azan subuh. Kalau ikut dunia kita kena tidur sampai pukul 10. Tengah kita sedap bekerja, makan itu ini, dengar azan zuhur. Kalau ikut kita nak sembang sampailah asar. Kemudian terus lepas zuhur kita sambung lagi kerja. Kalau boleh nak sampai maghrib, tiba-tiba dengar azan asar. Sembahyang asar. Kuat azan tu, halau syaitan. Kita tahu dalam hadis menyebut bila diazankan, syaitan lagi dan terkentut-kentut. Dia lagi seketika untuk sedarkan orang. Sedarkan orang. Sebab tak ada orang dengar azan malaikat dia sedar sekejap sebelum dilalaikan balik. Kita kalau ambil contoh subuh. Kalau tuan-tuan tidur subuh, bila orang azan, tuan-tuan akan dengar sekejap. Allah tak kira akan dengar kalimah. Tapi syaitan pun akan kata, alaika lailun tawil farqud.
Awal lagi ni tidur. Awal lagi tidur. Kita pun tidur. Tapi dengar tak? Memang dengar mula-mula. Atau dengar akhir. Kadang-kadang syaitan sengaja datangkan ni. Azan dalam tidur kita. Dan kita pun dah semayang dalam tidur. Tapi tak sempurna. Untuk tunjuk bahawa kita dah buat. Seolah-olah kita dah buat. Dia nak lalaikan. Kalau kita sibuk lagi lepas datang azan maghrib. Lepas maghrib pula kita sibuk. Pergi kedai makan sana, pergi sini. Datang azan isyak. Apakah tujuan azan disyariatkan kuat? Memang kuat. Sehingga zaman Rasulullah, waktu mereka tak ada menara, Bilal bin Rabah memanjat bumbung-bumbung rumah. Kebetulan di ruang di mana Bilal bin Rabah nak azan, ialah rumah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu panjat bumbung rumah Abdullah bin Umar dan azan. Sebelum mi'zanah, sebelum kita katakan menara azan dicipta. Masjid Nabi SAW dulu tak ada menara. Tapi para sahabat bila mereka nak azan, mereka panjat tempat tinggi. Bila panjat tempat tinggi. Kenapa? Nak tu suara azan tu kuat. Waktu Rasulullah memilih bila azan, kenapa? Kerana bila azan suara kuat. Dia ada orang, tuan-tuan, suara dia memang jenis kuat. Ada orang cakap kuat bunyi slow. Ada orang dia cakap slow pun bunyi kuat. Orang jenis macam ni tak boleh bisik. Sebab dia bisik pun macam cakap. Dia ni orang cakap kuat. Jadi di sini kita lihat bagaimana azan tadi sedarkan kita tipu daya dunia. Tuan-tuan, kalau tak ada azan habis kita. Dan bila datang Jumaat pula, apa kata Allah? Bila azan Jumaat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bila mana kamu dengar azan Jumaat, cepat-cepat kamu pergi ke rumah Allah, tinggalkan kesibukan jual beli. Sebab benda paling sibuk jual beli, sebab kita kain pelanggan customer. Tinggalkan, kata Allah, tinggal. Sehingga sepakat ulama, muamalah selepas azan Jumaat itu bukan azan yang menandakan masuk waktunya, azan yang menandakan khutbah sudah bermula. Khutbah sudah bermula. Ia azan satu untuk menyatakan, mengajak manusia berkumpul, satu untuk menandakan bahawa sudah bermula waktu untuk mendengar khutbah. Tentang azan pertama dan azan kedua. Baik, dengar azan saja kita berhenti. Kalau muamalah juga hukumnya haram. Cuma khilaf ni ulama, apakah haram dibatalkan atau haram berterusan. Maksudnya, kalau muamalah tu haram, apakah kena bagi balik duit, ambil balik barang, atau dia okey, dia sah tapi haram. Jumhur ulama kata muamalah itu sah tapi haram. Sama seperti orang sembahyang pakai peringkat curi. Sembahyang sah tapi haram. Dia berdosa. Jadi di sini kita lihat bagaimana azan tadi berfungsi sedarkan kita tentang dunia. Tentu kalau tak ada azan habis kita. Dan disunatkan membina masjid kenapa? Kerana bila orang terpandang masjid, mereka pun ingat akhirat. Tengok masjid. Tempat ni bila aku nak pergi. Dan demikian juga disunatkan kubur ini dibina di tempat penempatan ramai. Tentang kubur kita jangan fikir macam orang kafir fikir. Kalau kubur ni kat gunung, kat mana-mana pedalaman. Dalam Islam, kubur ni sebahagian daripada kehidupan kita. Kali itu bila Nabi SAW menyebut tentang orang zuhud. Orang zuhud maksudnya orang yang meletak dunia pada nilai sendiri. Bukan meletak dunia lebih daripada sepatutnya. Yang disebut dunia spekulasi. Tentang dunia ni kita kena letak dengan nilai dia. Kalau tuan-tuan nak beli rumah, bank akan nilai, bank ni penilai dia. Dia akan nilai berapa. Jangan mengambil nilai spekulasi. Nilai spekulasi orang kata rumah ni harganya 4 juta. Bank kata tak. Rumah ni kita just luluskan loan dia 100,000 je. Orang kata 4 juta sebab gini. Yang evaluate, yang beri nilai tadi ni bukan pakar. Dia sentimen dia bagi. Spekulasi. Biar nampak mahal. Tapi bank ni dia pakai, dia tahu hartanah di sini tak lebih pada ni. Kita tak boleh bagi. Kalau tuan-tuan nak loan dengan kita banyak ni je kita bagi. Kalau tuan-tuan nak beli juga tak apa. Kita luluskan 100, tuan-tuan keluarlah yang 3 juta lagi tu. Baik. Bank akan nilai. Sama juga dunia ni Allah dah nilai berapa. Tuan-tuan jangan buat harga spekulasi. Allah dah letak dunia nilai ni kat mana berbanding akhirat.
Tiba-tiba kita cuba spekulasi yang konon dunia lebih baik, lebih bagus. Kita membodohkan diri kita. Baik, bila baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, Man azhadun nas? Siapa orang paling zuhud sekali yang memang melekat dunia dengan nilainya? Maka jawab Nabi SAW, Man lam yansal qabra wal bila, iaitu orang yang tak pernah lupakan kubur dan tidak pernah lupakan kematian. Itulah orang paling zuhud. Sebab itu saya sebut tadi, kubur dalam Islam, dalam seni bina Islam, dibina di penempatan awam. Mana-mana tempat, even baginda SAW, waktu membina Masjid Nabawi, Nabi, bila Rasulullah nak buat kubur depan pintu masjid. Sehingga Rasulullah bila selesai solat subuh, terus ke kubur. Itu seni bina Islam. Kenapa? Mengingatkan kita akan dunia ni akan berakhir di sini. Kita pun ikut cara orang kafir, kubur ni jauh-jauh. Di bandar tu jangan ada kubur di bandar. Kita waktu tuan-tuan tengok perbandaran dalam Islam, kubur salah satu daripada nilai perbandaran. Konsep perbandaran ada stesen basnya, ada banknya, ada universitinya, ada pusat-pusat kerajaan, ada masjidnya. Ya, di situ perlu ada kubur. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dulu, orang Melayu kita dulu, Sinoni kalau ada masjid, kubur tepi dia. Masjid-masjid lama kita jumpa, mesti kubur kawasan tu. Dekat Sinoni. Kalau kita dapat 3-in-1, tuan-tuan ke masjid, tuan-tuan ingat akhirat, tuan-tuan ingat kematian. Tuan-tuan dapat rehatkan diri dari dunia yang sibuk. Tekanan dunia, dengki, persaingan, benci, macam-macam. Sebab bila kita berurusan dengan dunia, hati kita mula membentuk sifat-sifat buruk banyak. Dengki, benci, hasad, semua datang. Bila kita pergi ke akhirat, disucikan balik. Kalau dia tak mampu sucikan, diminimumkan balik. Yang dengki tu jadi sikit. Yang marah tu jadi sikit. Sebab kita dah berwuduk, kita dah solat. Tuan-tuan dunia balik, gaduh balik, gaduh bla bla bla. Datang balik akhirat, dibilas balik, dibaiki balik. Saya tengok perbandaran kota Andalusia yang terkenal. Kota Andalusia, kita tahu tamadun yang hebat, yang mencecah hampir 800 tahun. Bermula daripada Sultan Abdul Rahman Dakhili yang membina kota tersebut selepas jatuhnya kerajaan Umayyah, sehinggalah dia terus menjadi suatu kuasa besar Islam di bumi Eropah. Di mana orang kata Islam, ya, Islam sudah bertapak kukuh di Eropah. Spanyol atau disebut Hispania, dahulunya ialah Andalusia. Spanyol itu Andalusia. Pengaruh Islam, walau mereka buat macam-macam, dia
cuba tempat main-main dan berhibur. Tetapi kalau kita tahu tempat main-main, adakah main-main ni keutamaan? Hatta orang yang bermain pun tak nampak itu keutamaan. Contohlah, kalau orang tu memang kerjanya main bola. Apakah main itu yang utama? Tak, dia tetap melihat yang lain lebih utama. Main waktu tertentu. Kalau kita sebut main, dia ada waktu dia. Maka dunia ini memang dia cuma waktu tertentu. Main sekejap, hibur sekejap, lepas tu kita ada tanggungjawab. Tuan-tuan nak jogging, tuan-tuan nak main hoki, tuan-tuan nak main bola, tuan-tuan tahu ni sejam je boleh main, tak boleh main lama. Yang lain ialah kehidupan yang sebenar. Orang main peringkat dunia pun dia bagi masa 90 minit je main. Tak boleh main lama-lama 90 minit. Masa pertama, masa kedua. Agak-agak ada sikit lebih masa kecederaan. Nilai semua 90 minit. Apa ni banyak pun 107 minit. Mungkin. Dia tak sampai 2 jam dah dia main. Lepas tu buat apa? Buat kerja. Allah gambarkan dunia ini cuma kamu main sekejap, kamu berhibur sekejap. Tapi itu bukan kehidupan kamu. Tak ada orang namakan main itu kehidupan. Main waktu tertentu. Bahkan kita pun beritahu jangan main-main. Nak main sekali tak apa, jangan main 2 kali. Bila main 2 kali kita awak ni jangan main-main tau. Jangan main-main. Bersungguh sikit. Waktu orang cuba main, boleh sekali kita benarkan. Dia main 2 kali, awak ni jangan main-main. So ada benda yang serius. Dunia ni bukan benda serius. Akhirat serius. Dunia pak main-main ni. Main-main sekejap. Agak-agak kita penat cari akhirat, kita main-main sikit dunia. Untuk datang balik akhirat kita. Sebab itu dalam Quran sebut apa? وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. Carilah akhirat yang Allah perintahkan. Tapi jangan lupa sedikit bahagian kamu di dunia. Yang Allah sebut dalam ayat yang lain yang kita namakan main-main. Tetapi bila kita buat satu benda, kita pun nak rehat sikit, kita main-main. Anak-anak kita didik dia. Tapi ada waktu kita main-main dengan dia. Kita tak boleh main sepenuh masa sehingga dia anggap benda ni tak serius. Ada waktu kita main dengan anak-anak kita, bergurau, senda, bercakap. Lepas tu serius. Belajar. Buat tu, buat ni. Salah kita hukum. Waktu main, kita main. Tak mungkin orang dengan anak dia main setiap masa. Bukan begitu cara didik anak dia. Kemudian bila Allah Ta'ala sebut nikmat dunia, aib dunia seterusnya, dia cuma zinah, hiasan. Dia cuma hiasan. Hiasan. Dan bila hias, tujuannya apa? Untuk berbangga. Bila berhias, apa punya perangai kita bila berhias? Nak banyak-banyak hiasan. Tak cukup satu hiasan. Kita nak kat telinga ada, kat hidung ada, kat sini ada hiasan. Kalau kereta kita hias sini, hias. Namanya kereta berhias. Kalau tuan-tuan pernah tengok kereta berhias, beca berhias. Macam mana hias? Kalau satu ke hias, banyak. Sini letak bunga, sini letak bunga. Penuh. Baik, dunia itu cuma hiasan. Bila sebut hiasan, ia bukan hakikat. Dan apa nilai hiasan kalau yang hakikat tu tak berfungsi? Baik, kereta hias lawa tapi enjin tak bergerak. Tak ada fungsi. Semua cantik nampak tapi makan tak sedap. Ni orang angkat kek kita. Dia punya hias, Masya Allah, cantik. Bila kita makan langsung tak sedap. Markah hias berapa? Markah hias. Kalau sekiranya orang buat pertandingan masak lah. Markah 100. Hias berapa? Hias letak 10 je. Tak 15. 90 sedap tak sedap. Malah boleh hias. Belah lada letak. Hias. Tak bunga kuntum. Tak sekian-sekian. Last sekali dia nak rasa makan. Tengok. Tak sedap. Dia ludah balik. Habis hias ni. Dah tak ada nilai bila tak sedap. Makan tak sedap. Tuan-tuan kehek balik. Ludah balik. Itu ni sebab apa? Tak sedap. Kalau seorang suami, dia dapat isteri yang berhias, lawa hias ni. Hias penuh muka hias. Seluruh badan hias. Tiba perangai wudu lepas tu. Hias tengok sekejap aja, lepas tu dia kena buka tu semua tu. Buka semua. Untuk tahu hakikat. Tiba-tiba perangai tak elok. Kita nampak tak guna lawa-lawa ni. Kalau perangai wudu. Lalu kita pun nampak hakikat. Itulah dunia. Dia memang hias lawa. Sehingga Nabi SAW menyatakan tentang dunia. Bila Rasulullah menyatakan, Inna dunya hulwatun khadiratun. Wallahu mustakhlifakum fiha. Fayanzuru kaifa ta'malun. Wattaqud dunya wattaqun nisa.
Dunia ni memang indah, kata Rasul, indah. Hulwatun khadirah, manis, indah. Khadirah maknanya begitu menawan hati. Wallahu mustakhlifakum fiha, dan Allah uji kamu di sini. Allah jadikan kamu khalifah untuk uruskan hiasan tadi. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah akan tengok kamu buat apa. Kerana itu takutlah kamu pada dunia. Dan yang saya sebut tadi, kita kalau hia, kita pun boleh hia banyak. Bila hia banyak, kita sombong, takatsur. Kita ada rasa tafakhur. Tentang sombong ni, apa kelebihan dia? Tak ada kelebihan. Kita cuma syok sendiri. Oh, saya hebat, saya. Lepas tu dapat apa? Tak dapat apa. Orang-orang yang punya followers yang ramai, orang-orang yang punya penyokong yang ramai dan sebagainya, semua tu tak ada nilai untuk diri dia. Ada seorang, saya kata YouTuber yang terkenal. Amat terkenal. Dia punya konten dia simple je. Akhirnya ditutup. Dia kata apa? Saya tak rasa bahagia. Langsung saya tak rasa apa. Selama ni saya ingat benda tu membahagiakan saya. Sebab saya sekali like berpuluh ribu, ratus ribu, follower juta. Tapi lama-lama saya rasa macam kosong. Tetapi Allah akan kembalikan manusia pada hakikat penciptaan. Sebab tu kita tengok last kali orang yang ada segala yang kita nak dia ada pada kita, dia buang rupanya. Sebab dia rasa rupanya bukan benda ni. Bukan benda ni saya cari. Ya, bukan benda tu saya cari. Saya ingat macam saya pernah cerita dulu. Bila orang melawat rumah Mike Tyson, dia tunjuk tali pinggang dia menang. Dia tengok, dia tak gembira langsung. Dia kata, ni rubbish. Ini semua sampah. Satu ketika dahulu waktu saya muda memang ini yang saya nak. Sekarang dah masuk 50-an, saya nampak ini semua sampah. Dia ambil, dia campak. Dia campak. Dulu betul, dulu memang saya nak. Bangga. Tapi lepas tu saya nampak ini sampah. Tetapi dia dah lalui fasa hidup dia. Takkanlah kita nak lalu fasa macam tu baru kita nak kata sampah. Kita kena sedar dari awal. Artinya orang yang bersaing, bertanding untuk glamour, popular, last yang nampak sampah. Sebab benda tu cuma luar, dia tak masuk ke dalam. Tentang hati kita ni tempat tenang dengan sebab ingat Allah. Sebab itu Allah sebut, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat Allah, maka hati kita tenang. Sebab itu Syekh Abdul Qadir menyebut, sesudah kita tahu nilai dunia dan kita berjaya buang cinta, maka ketika itu kita memakmurkan hati kita dengan ketaatan kepada Allah. Makmurkan hati kita, makmurkan batin kita, itu yang diutamakan. Dan mengambil kira perintah dan larangan, bersabar kalau dunia kita ditahan, jangan sampai haram kita ceroboh. Bila Allah Ta'ala jadikan dalam dunia ini ada halal, ada haram. Kemudian Allah uji bagi orang yang mencari yang halal, dia datang lambat. Apakah dia akan menceroboh yang halal? Kalau dia menceroboh, maka yang halalnya pun hilang sekali. Tapi kalau dia bersabar, dia lah orang paling zuhud. Dan kita dah definisi zuhud. Dalam definisi zuhud kita sebelum ini ialah di mana haramnya tidak boleh mengalahkan kesabaran dia. Dunia yang haram tak mampu kalahkan sabar dia. Dia tetap sabar. Datang haram dengan segala hiasan, dengan segala tawaran baik, saya sabar. Saya takkan ambil. Ini orang zuhud. Sehingga datang yang halal baru dia ambil. Begitu urusan kita. Melazimi hati dan batin kita dengan ketaatan kepada Allah. Sebab itu bila Nabi SAW menyebut nilai hati, bila kita nak buat sesuatu yang kita tak tahu ni betul atau salah, kata baginda SAW, istafti qalbak, tanya hatimu. Tanya hatimu. Baik, hati yang macam mana kena tanya? Hati yang sudah tidak ada kecintaan pada dunia. Hati yang dalamnya cinta pada akhirat. Hati yang sudah muafakah, yang ni bersetuju, bersepakat dengan perintah Allah. Tak ada lagi macam ada penentangan terhadap perintah Allah, tak ada. Datang je perintah Allah, terima. Datang je perintah Allah, suka. Datang je perintah Allah, bersegera. Ini hati macam ni, tuan-tuan patut tanya bila tuan-tuan dalam kebuntuan, dalam buat keputusan. Tapi kalau hati cinta dunia dan sebagainya, jangan tanya hati itu, bahaya. Sebab saya dah tanya hati saya kata okey. Maka dia dah macam keliru antara hati dan nafsu dia. Hati tempat ingat Allah. Bila hati tu benar-benar makmur, ditanya, maka dia datang ilham. Jangan ambil. Ini tak baik. Ini tak bagus.
Ini tak bagus untuk akhirat kamu. Sebab itu kata Syekh, kita kena tengok orang-orang yang telah berjaya didik diri mereka untuk membenci dunia. Siapa mereka? Ahli sufi. Sebab itu jangan lawan mereka. Jangan kita jadikan mereka musuh. Belajar dengan mereka. Macam mana kita nak menjadi orang yang tidak mencintai dunia? Kita dah sebut, kita kena bezakan memiliki dunia dengan mencintai dunia. Benda yang berbeza. Memiliki dunia itu hak orang beriman. Mencintainya tidak. Orang beriman akan menguasai dunia sebab ini amanah Allah. Yang pertama Allah turunkan dunia namanya Adam. Dia yang kuasai dunia. Dan berikutnya Nabi-Nabi yang kuasai dunia. Dan Allah janjikan dunia ini milik orang beriman. Kalau dunia ni kita kena lari, tak guna Allah nak sebut tentang Mahdi, tentang Nabi Isa yang akan memerintah dunia. Turun atau keluarnya Mahdi, dia akan perintah dunia. Dia bukan turun dia ajak kita ke masjid. Kan? Dia perintah dunia. Turunnya Nabi Isa, bukan dia datang suruh buang-buang dunia. Tak. Kita mesti kuasai dunia. Akhirnya dia bunuhnya Dajjal yang menghalang dia untuk kuasai dunia. Berperang dengan Ya'juj Ma'juj. Sehingga Allah matikan Ya'juj Ma'juj dengan sekali kematian. Dengan wabak yang turun habis. Wabak yang paling teruk sekali dalam dunia yang akan berlaku ialah wabak kematian Ya'juj Ma'juj kerana mereka mati sekaligus semua. Wabak yang kita ini cuma sikit-sikit je bunga-bunga. Wabak yang paling teruk yang berlaku di dunia dan sejarah manusia ialah wabak yang melanda Ya'juj dan Ma'juj. Di mana Allah turunkan wabak, mereka mati sekaligus semua. Sehingga busuk dunia. Lalu Allah menghantar burung-burung yang mengangkat bangkai mereka dibuang ke laut. Habis. Dan Nabi Isa terus memerintah. Baik, kalau sekiranya bila kita buang dunia dengan makna tak memiliki dunia, kita silap. Kita kena memiliki dunia, tapi hati kita tidak. Kita pegang dunia. Kita perlu memerintah dunia. Sebab dalam Quran ada hukum Allah yang kita kena tegakkan. Tetapi bukan dunia kita cari. Dunia kita cari, kita tak akan aman. Kita akan resah. Matlamat tu ialah matlamat jangka pendek. Sebab itu kata Syekh, jangan bergaduh dengan orang sufi. Mereka ni petunjuk kita macam mana nak melawan dunia. Macam mana saya nak jadikan dunia itu cuma alat. Jangan sampai masuk ke hati. Sebab itu Allah Ta'ala telah jadikan mereka ini orang yang kaya hatinya. Gembira dengan apa yang telah Allah Ta'ala berikan. Maka bila kita faham bahawa akibat dunia, kefanakan dunia, maka kita sentiasa letakkan Allah dalam diri kita. Bukan kita tidak menyembah Allah kerana takut binasa atau kerana harap jadi raja, bukan. Menyembah Allah kerana itu perintah. Maksudnya bukan seorang menyembah Allah untuk mendapat dunia, tak. Kita tahu dunia ini cuma ujian, dunia ini cuma cara kita nak dapat pahala akhirat, jambatan akhirat. Maka kita tak adalah menyembah Allah dengan tujuan nak jadi raja. Tidak. Kalau nak bagi jadi raja, ya kita ambil. Kalau tak jadi raja, maka kita sabar. Kalau nak beri kita segala dunia, kita ambil dengan amanah. Kalau kita tak dapat, kita sabar. Jangan menggunakan cara orang-orang yang menggunakan cara yang Allah murka. Sebab kelak kita tak dapat apa-apa pun. Tak dapat dunia dan tak dapat akhirat. Maka itu yang disebut khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia akhirat. Kita nak dunia bagi memakmurkan akhirat. Kita gunakan akhirat bagi menjadikan dunia ini punya sistem yang baik. Sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.